Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillah ya rabbal alamin. Syukur setinggi-tinggi kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersua muka lah ya, setelah kita solat maghrib secara berjemaah. Kali pertama lah ya. Untuk tahun ni kot, awal tahun lagi tu pernah sekali kot, rasa bulan 3, bulan 2 gitu. Rasanya lah, tak ingat. Tapi Alhamdulillah kita dah buat online ya. Okey lah, mana kita dapat teruskan buat kuliah kita hari tu. Saya ingat dah 2 bulan kot, 8 kali macam tu lah ya. Seronok juga belajar online ni. Saya suka ni yang buat online ni. Kalau lain tak buat. Tak apalah ya. Dan kita hari tu dengan sebab kita online, once a week kita sempatlah menghabisi Kitabut Taharah. Daripada bab apa hari tu kita online, saya pun tak ingat lah ya. Daripada awal-awal lagi tu sempat kita agak ekspres lah, tapi sebab sejam lebih, kadang makan sampai jam suku kan, ada soal jawab sikit jam setengah. Alhamdulillah lah kita sempat menghabiskan kita punya kitab yang pertama lah ya, Kitabut Taharah, yang merangkumi 12 bab keseluruhan, ambil daripada babul miyah, chapter of water tu, bab air, sampailah kepada bab yang terakhir itu babul haid wan nifas, bab haid dan nifas. Akhirlah habis. Alhamdulillah ya. Jadi malam ni kita akan masuk kitab yang baru lah ya. The new book. Buku yang baru. Kitab ni makna buku lah. Kitab ni tajuk yang besar lah, kitab. Bab yang besar lah ya. Kita nak masuk kitab yang kedua. Itulah Kitabus Salah. Kitabus Salah. Kitab yang kedua lah, kerana kitab yang pertama kitab Taharah. Kitab yang kedua kitab solat ya. Sebab setelah kita belajar kitab Taharah, kita masuklah kitab solat. Bahkan tujuan kita belajar Taharah pun sebenarnya untuk solat. Sebab bila Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah, ayat ke-6 tu yang saya sering baca lah dalam kitab Taharah tu, ayat tu banyak disebut, ambil daripada bab wudu, bab tayammum, bab mandi wajib, hatta bab haid dan nifas tu, ayat tu saya sentiasa membaca. Al-Ma'idah yang ke-6, bila Allah Ta'ala kata wa idza qumtum ila solat, bila kamu berdiri untuk solat, faghsilu wujuhakum, Allah Ta'ala suruh wudu, lepas tu Allah Ta'ala suruh mandi wajib, kalau tak ada air Allah Ta'ala suruh tayammum. Ya, asalnya nak semayang, jadi pasal nak kena wudu kan, tu kena belajar kitab Taharah dulu. Baik, malam ni kita nak teruslah kepada kitab kedua, itulah Kitabus Salah, kitab semayang ya, kitab semayang ataupun bab tentang semayang lah ya. Dan ia merangkumi beberapa bab di bawahnya lah ya. Yang saya notakan ada 6 bab atau 7 bab. Ada 6 kot. 6 ya. Sebenarnya tak penting lah 6 ke 7 ke. Ada ulama berbelah-belah bab pun, kerana dipecah-pecah. Saya ringkas saja. Ada 6 bab. Bab yang pertama ialah babul azan wal iqamah. Dan di situ dimasukkan tentang mawaqitus solat. Waktu-waktu semayang. Ada buku fiqh, especially yang tradisional, mereka mengasihkan antara babul azan dengan babul mawaqit. Bab azan dengan bab waktu-waktu solat diasingkan. Sebenarnya boleh disekalikan, kerana azan dan iqamah dia dalam konteks waktu semayang juga. Kerana tidak boleh azan melainkan setelah masuk waktu. Jadi nak bincang bab azan, bincang sekali lah tentang waktu-waktu semayang. Ada ulama dia mensekalikan. Jadi saya sekalikan lah ya. Kemudian kedua, bab syarah sah solat, syurut sihatis solat. Dulu kita dah belajar syarah sah wudu, syarah sah mandi wajib, syarah sah tayammum, lebih kurang lah ya. Syarah sah semayang. Mana kata solat tidak sah melainkan dengan syarat-syarat yang berkenaan, condition untuk kita nak semayang. Before kita nak semayang, hak ni mesti disempurnakan. Itulah maksud syarat sah semayang. Dan berterusanlah syarat ini sampai habis semayang. Berbeza dengan rukun. Rukun ni daripada ambil semayang tu, dia benda yang kena mengena dengan semayang saja, macam kita qiyam, macam kita rokok, macam kita sujud kan. Adapun syarat sah semayang ni dia macam tak ada kena mengena dengan semayang kan, macam lah.
Sebab dia di luar daripada konteks rukun tadi. Baik, tak apalah. Syarat sah solat. Kemudian yang ketiga, ahkamus solat. Ahkamus solat ni mana hukum ahkam solat yang merangkumi syarat wajib semayang, merangkumi rukun semayang, merangkumi perkara-perkara yang dimakruhkan ketika semayang, perkara-perkara yang membatalkan semayang, dan perkara-perkara yang disunahkan ketika semayang. Dia merangkumi 4 atau 5 bab di bawah ahkamus solat, hukum ahkam semayang. Kalau ahkamus solat dipecahkan tu jadi banyak. Ada ulama bab azan iqamah, bab waktu semayang, bab syarat solat, bab syarat wajib solat, bab rukun solat, bab sunat solat. Jadi banyaklah, hampir kadang berbelas-belas. Ini saya ringkaskan. Saya buat ahkamus solat macam ulama Mesir itulah ya, Syekh Wahid Salam Bali, dia buat ahkamus solat saja. Kemudian di bawahnya ada syarat wajib semayang, ada rukun semayang, ada sunat-sunat semayang, ada perkara makruh ketika semayang, ada 19 ya perkara yang makruh kan. Kemudian ada perkara-perkara yang membatalkan semayang, 7 sekurang-kurangnya. Kemudian perkara yang disunahkan ketika semayang. Sunat-sunat semayang ni banyak tuan. Ada 30 keseluruhan sekurang-kurangnya. Ada sunat. Kalau kita kat hayat, ada ab'ad ya. Banyaklah, banyak kalau dicampur-campurkan keseluruhan ya. Sebab itu sebenarnya ada ulama karang alfu sunanir rasul, 1000 sunnah Rasulullah SAW. Dia campur sunnah dalam taharah, sunnah dalam semayang, sunnah dalam zakat, sunnah dalam haji, sunnah dalam puasa. Boleh buat 1000 dulu. Pasal kalau kita sunnah semayang saja dah 30 kan. Tak masuk lain-lain lagi. Campur-campur dengan zikir siang dan malam, zikir baca baju, doa masuk tandas, campur-campur 1000. Daripada kita celik mata sampai kita pejam balik kan. Saya bila baca buku tu, banyak sunnah Nabi dah 1000 tu. Kalau kita tak boleh buat sebagian kecil daripadanya, Allah sangatlah kita ni ya. Aduh. Daripada saya baca buku itu, saya pun banyak miss juga rupanya. Ada juga orang miss tu. Baik. Kemudian bab sujud as-sahwi. Bab sujud sahwi ni makna selepas kita semayang, kita lupa atau seumpamanya ada sujud sahwi. Sujud kerana lupa. Pasal manusia tak lari daripada sifat lupa lah ya. Termasuk Rasulullah SAW. Ada kalanya baginda lupa. Daripada situlah muncul hukum hakam berkaitan dengan sujud sahwi. Kemudian bab solat berjemaah. Ini juga satu bab yang penting. Bahkan solat berjemaah adalah syiar kepada agama Islam. Ya, kalau tidak ada solat berjemaah, berdosalah sekalian umat Islam di kawasan itu. Solat jemaah mesti ada. Di solat berjemaah ni maksudnya ada tempat orang solat boleh berkumpul, macam masjid ke surau ke kan. Bukan di rumah. Di rumah memang kita boleh berjemaah. Maksudnya ada satu tempat untuk kita semayang, orang boleh datang. Ya, masjid ke surau ke tak kisahlah. Jadi ada tempat orang datang semayang. Kemudian bab solat al-Jumu'ah ataupun Jumaat. Orang Arab kata Jumaah atau Jumu'ah. Betul Ustaz ya? Orang Arab kata Jumaat, ada Jumaah, ada mim tu ada fathah ke? Tak ada saya sebut. Dia sama ada al-Jumu'ah ataupun al-Jum'ah. Afsahnya ialah Jumu'ah Ustaz ya? Rasa saya betul tak? Tapi tak boleh ya, boleh kata Jumaat, boleh lah tu. Tapi yang Arabnya Jumu'ah atau Jum'ah. Lepas tu kalau kita tengok dalam mushaf surah Al-Jumu'ah, dia dhammah kan, atau dia baris hadapan huruf mim tu ya. Baik. Mufti Mesir dulu Ali Jumu'ah. Jumu'ah ya. Merujuk pada hari Jumaat lah. Jadi dia merangkumi 6 bab yang besar. Dan akan kita pergi satu persatu insya-Allah taala after kita sebut sikit sebanyak tentang introduction lah ya, tentang sembahyang. Sebagaimana biasalah setiap bab kita akan sebut seperti lalu idea-idea tentang bab yang kita nak bincangkan. Ini kita nak bincang kitabus solat. Sebenarnya ada banyak introduction tentang sembahyang. Introduction to prayer sebenarnya ada banyak juga bab-babnya. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita ada idea, pertama berkaitan dengan definisi sembahyang. Ya. Yang kedua ialah tentang hukum sembahyang, dan yang ketiga tentang sejarah sembahyang. Dan sekali itulah yang paling basic bersabit dengan pengenalan kepada solat yang kita nak belajar. Pertama ialah makna sembahyang. Sembahyang ni tuan-tuan dalam bahasa Arab kita panggil ad-doa. As-solat lughatan hiya doa.
Sembahyang secara bahasa literally, mana secara yang dipahami, bila sebut sembahyang tu orang Arab dia faham makna doa. Sebab itu perkataan as-salah boleh digunakan untuk doa. Hatta dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala guna doa menggunakan perkataan as-salah. Kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 103. Ayat tu pasal zakat sebenarnya. Bila kita belajar tentang pensyariatan zakat, ayat tu mesti marilah ya. Macam mana ayat tu? Ya. Sebenarnya semayang dia ada banyak maksud. Saya lihat umpama al-Imam Abul Husain Al-Yamani dalam kitab Al-Bayan. Al-Bayan ni sebenarnya kitab macam Al-Majmu' lah ya. Dia kitab ensiklopedia yang lebih awal daripada Al-Majmu' Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia buat mari takrif semayang dari sudut bahasa 5 sekurang-kurangnya. Ada semayang ad-doa, itu paling masyhur lah ya. Termasuk yang dimuatkan dalam buku-buku mu'jam kamus Arab ya. Kita ada Lisanul Arab Ibnu Manzur, kita ada Al-Qamus Al-Muhit Al-Imam Al-Fairuz Abadi, kita ada Maqayisul Lughah. Kita mesti dulu pakai Qamus Al-Muhit dengan Al-Wasit. Yang diringkaskan kepada Mu'jam Muyassar, itu yang dulu saya ingat. Syamsul Jamili beli semua kat anak murid masa first year matrikulasi. Saya pakai kamus tu sampai habis. Pasal ringkas, tapi dia kamus yang agak baik ya. Yang paling masyhur ialah as-salah hiya doa, sembahyang ialah doa. Tapi ada 4-5 takrif yang lain. As-salah hiya zikir, betul juga. Pasal bila Allah Taala sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Zikrillah tu sebagian ulama kata zikrillah ialah khutbah, dan sebagian kata zikrillah ialah as-salah, semayang. Pasal zikir juga boleh dimaksudkan dengan solat. Semayang ialah zikir, ada juga. As-salah ia doa, as-salah ia zikir. Apa lagi ya? Saya tak ingat, saya tak rujuk, tak semak. Tapi dia masuk juga maksudnya itu. Tapi yang paling masyhur semayang ialah doa ya. Allah Taala sebut surah At-Taubah tu, Allah Taala kata macam ayat tu ya. Ujung tu Allah Taala kata wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Macam ayat mula-mula dia. Quran. Macam mana Ustaz ya? Saya nak lupa. Ayat 103 surah At-Taubah. Itu ayat tentang zakat. Bila kita belajar zakat kan, zakat ni ada 5 jenis zakat. Itu zakat apa ayat tu? Macam mana ayat tu ya? Inna salataka sakanul lahum. Sebelum tu dia apa ayat tu macam mana? Ujung tu inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Tu ujung. Depan-depan dia macam mana ayat tu? Betul. Khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ayat tu ayat tentang pensyariatan zakat sebenarnya. Di mana Allah Taala kata ambillah daripada harta-harta mereka sedekah zakat. Mana daripada harta-harta yang cukup nisabnya, yang cukup syarat-syaratnya, Allah Taala suruh ambil. Khuz min amwalihim sedekah. Ambillah daripada harta-harta mereka. Batu zakat boleh diambil dengan keras. Mana kalau orang tu tak bayar zakat, pemerintah boleh ambil secara keras. Mana boleh ambil lah. Zakat ni kita bagilah cukup. Cukup belaka kita bayar lah, kita bagi. Okey lah. Tapi kalau orang tu tak bagi, penguasa boleh ambil. Pasal Allah Taala kata khuz min amwalihim sedekah. Ambil je. Kalau dia pun tak bayar, ambil. Kalau dia pun bayar, okey lah. Tapi kena ambil jugalah. Kan? Tutahhiruhum biha, kamu mensucikan dengannya. Mana harta ni, bila kita zakat, dia mensucikan harta kita, mensucikan hati kita. Dia bukan hanya mensucikan dari sudut material, harta, tapi dia dari sudut jiwa, spiritual dan seumpamanya. Ujung tu Allah Taala kata, wasalli alaihim. Dan solatlah ke atasnya. Kata mereka, yang ni orang yang bayar zakat. Inna salataka sakanul lahum, kerana doa kamu kata Allah Taala kata wasalli alaihim, dan solatlah ke atas mereka. Bukan solat kat takbir. Solat di sini wasalli alaihim, solatlah ke atas mereka. Kalau kita lihat terjemahan yang Melayu, dia akan tulis doalah ke atas mereka. Dia tak tulis solat lah. Doa. Kataan solat orang Arab boleh guna makna doa. Wasalli alaihim, doalah ke atas mereka. Inna salataka sakanul lahum, kerana doa kamu ke atas mereka akan menjadi ketenangan buat mereka. Wallahu sami'un alim, Allah Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebab itu bila orang bayar zakat, digalakkan kita berdoa untuknya. Kita bayar zakat fitrah lah biasanya ya. Ambil, lepas ambil zakat dia buat apa?
kita doa lah. Tak ada syarat dan tak wajib pun, tapi amat-amat digalakkan, sunnah. Dan Nabi SAW pun bila orang bayar zakat dia doa. Antaranya yang bayar zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpama yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya, Abdullah ibnu Abi Aufa, bila dia bayar zakat kat Nabi, Nabi doa, Allahumma salli ala ibni Abi Aufa, ya Allah, selawatlah ke atas ibni Abi Aufa. Mana Nabi mendoakan kebaikan buat beliau. Tak ada syarat doa panjang, mana sekurang-kurang ada doa yang dibaca, yang dipanjatkan oleh penerima-penerima zakat. Kita yang bayar zakat, amin je lah. Kalau kita nak doa waktu tu pun tak ada masalah, tapi biasa kita bayar, amin jangan doa lah ya. Pasal saya disebut oleh Allah SWT. Nak cerita solat lah tu, Allah Ta'ala kata wasalli alaihim inna solataka sakanun lahum. Doa ya, itu definisi solat secara bahasa. Kemudian secara syarak biasalah semayang ni adalah perbuatan ataupun kata-kata tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, berserta dengan niat. Tak ada hukum hakam yang tersendiri. Itu solat secara istilah atau disebut solat secara syarak. Itu jadi secara bahasa mana kita boleh guna. Secara umum begitu. Mana kalau kita nak suruh orang doa, kita boleh kata solli, doa lah. Hatta kalau kita lihat perkataan solat atau selawat ke atas Rasul pun doa lah. Bila kita selawat ke atas Rasul, kita doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab perkataan solat tu makna doa. Secara umum lah ya, walaupun solat ke atas Rasulullah, dia bukan semata-mata doa, tapi dia adalah pujian para malaikat ke atas Rasulullah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perbahasan yang lain lah buat tu, tapi dia dalam konteks sama, doa lah, doa. Dia sebut solat ni doa ya. Secara bahasa. Secara syarak, bila sebut secara bahasa, mana yang difahami oleh orang Arab lah, ataupun yang diwartakan oleh ahli-ahli bahasa. Secara syarak ni berasaskan kepada Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kadang-kadang ataupun sebahagian besar lah dari sudut bahasa dengan syarak dia tidak sama. Bahasa kebiasaannya inda al-lughawiyyin, di sisi ahli-ahli bahasa, ataupun anda ma ya'rifuhu amatul Arab. Orang Arab bila cakap tu dia faham lah. Tapi kalau secara istilah atau secara syarak, mana dia mesti base kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semayang ialah aqwalun wa af'alun makhsusah mubtadi'ah bitakbir ataupun muftatihah bitakbir mukhtatimah bitaslim ma'an niyyah wa syurut. Itulah satu perbuatan, satu perkataan yang tertentu dimulai dengan takbiratul ihram. Ya, dia tak mulai dengan benda lain, mesti takbiratul ihram. Tak ada semayang ni masuk-masuk qiyam terus. Takbir tak ada, tak mungkin lah ya. Mukhtatimah bitaslim, dia mesti berakhir dengan salam. Hak ni hak biasa lah. Tapi kalau kita tengah semayang, kentut turut, tak payahlah bagi salam, kan, beredar je lah. Ataupun kita nak memberhentikan solat, boleh dengan dua cara. Boleh terus memberhentikan solat, boleh juga bagi salam pada waktu itu. Contoh-contoh kita tengah semayang tak habis lagi, ada emergency, mana tahu kan. Boleh kita berhenti dengan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun tengah qiyam, walaupun tengah duduk, pasal kita nak keluar semayang ni, boleh juga. Pasal ada riwayat sahabat Nabi bila Muaz bin Jabal semayang isyak, dia baca panjang sangat. Jadi sahabat bila nak keluar, dia bagi salam, baru dia keluar daripada semayang. Kemudian dia semayang sendiri di belakang. Imam baca panjang sangat. Dia baca semayang isyak, dia baca Al-Baqarah ataupun Al-Imran. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bila kita belajar, nanti ada dalam bab semayang berjemaah tu. Boleh kita tak datang berjemaah. Dia panggil al-azar allati tubihu tark al-jamaah wal jum'ah. Keuzuran yang boleh menyebabkan kita ni boleh tinggal Jumaat, boleh tinggal jamaah. Ada 7 sekurang-kurangnya. Salah satu ialah kerana imam ni baca panjang sangat. Kita boleh tinggal, mana kita boleh tak datang. Kalau ada jemaah lain, kita pergi jemaah lain. Kalau tak ada pun, kita semayang di rumah, maka tidak ada masalah. Bukan kita tak nak pergi jemaah, pasal imam tu baca panjang sangat, kan? Baca Al-Baqarah, baca Al-Imran. Sahabat ni dia ikut belakang, dia pun bagi salam. Ada 2 riwayat, dia terus tinggalkan. Ada satu riwayat lagi, wasallama,
summa shalla li nafsihi, dia semayang, dia bagi salam, kemudian dia kemudian dia tak umum lah. Nabi kata semayang ni diakhiri dengan salam. Mana kalau kita nak keluar, kita bagi salam itu lebih baik. Dan itu majoriti, lebih beradab lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Kalau kita nak keluar lah, ada emergency atau seumpama. Tahu tengah-tengah maya nak berok, tak terkentut tapi nak berok sungguh. Pergilah. Bagi salam, keluar. Tapi kalau tak bagi salam pun tak apa. Boleh terus keluar begitu. Tapi lebih baik bagi salam. Kalau ada emergency lah ya. Kalau tak ada emergency, kalau boleh jangan kita keluar daripada ibadah seumpama itu. Baik. Kat mana tadi? Semayang ya. Jadi ada syarat-syaratnya dan disertai dengan itu tarikh yang ditulislah dalam buku-buku fiqh. Muqtatimah bitaslim ma'aniyah, dengan niat dah ya. Baik. Pertama definisi saya dah sebut. Yang kedua ialah hukum semayang. Hukum semayang secara amnya tuan-tuan berbeza mengikut kategori atau jenis semayang itu sendiri. Because there are a lot of types of prayer. Di sana ada banyak jenis semayang. Betul tak? Kalau campur-campur saya ingat banyak semayang wajib, semayang sunat campur-campur mau 20 lebih. Campur semua lain. Jadi hukum semayang secara umumnya berbeza mengikut jenis-jenis semayang. Kalau semayang 5 waktu, sepakat para ulama fardu ain ke atas setiap orang Islam. Wajib semayang selagi mana dia ada akal. Kalau tak ada akal tak wajib. Orang yang koma, orang yang tak tahulah ya, bila akal dah tak ada tak wajib. Dan bila dia sedar tak wajib kotor. Member koma 2 bulan. Kan sedar koma nak kotor 2 bulan. Islam bagi rukhsah. Akal tak ada, tak apa. Tak payah kotor ya. Gila pun sama dalam konteks yang sedemikian. Pasal adalah nas daripada Rasulullah. Dan saya pernah sebut hadis itu. Baik. Jadi semayang 5 waktu confirm fardu ain. Bahkan kalau dalam Quran bila Allah Taala perintahkan semayang, dia merujuk kepada semayang 5 waktu. Ada 5 ayat. Bukan 5 ayat. Ada 5 kali Allah Taala perintahkan semayang dalam Quran. Ayat pasal semayang ni banyak. Ada puluhan. Allah Taala disebut rukuk, Allah Taala sebut sujud, kadang-kadang disebut secara berdua-duaan, kadang-kadang disebut secara berasingan. Kadang-kadang Allah Taala sebut qiyam. Kan? Surah Al-Baqarah ayat berapa tu? 268. Allah Taala kata hafizu 'alas salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, itu ayat pasal qiyam. Ada ayat pasal rukuk, ada ayat pasal sujud. Tapi ayat yang betul-betul perintah semayang dalam Quran 5 kali saja, 5 tempat. Pertama ialah dalam surah Al-Baqarah. Ada 3 tempat, 3 places. Pertama ayat 43, yang kedua ayat 83, kemudian ayat 110. Allah Taala kata aqimus shalah wa atuz zakat. Itulah satu-satu ayat yang bukan satu-satu ayat lah. Itu antara ayat yang memerintahkan kita solat. Dan dia merujuk kepada sembahyang fardu di sisi jumhur al-mufassirin, ahli-ahli tafsir. Di mana Allah Taala kata dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat. Ada juga dalam surah An-Nisa ayat 77. Allah Taala sebut lagi aqimus shalah wa atuz zakat. Dan surah An-Nur ayat 56. Bila kita belajar introduction to prayer, ayat-ayat ini adalah ayat perintah untuk melakukan solat fardu 5 waktu. Ya. Kemudian hadis Nabi banyaklah ya, yang menunjukkan bahawa sembahyang 5 waktu adalah fardu. Hak paling simple, bila tuan-tuan belajar hadis 40 Imam Nawawi, hadis nombor 2 tu. Bab yang kedua Imam Nawawi bab hadis 40 kan. Hadis 40 Nawawi ada 42 hadis. Hadis nombor 2 tu. Hadis pertama dia panggil hadis tentang al-amalu binniyat, bab al-amalu binniyat. Hadis yang kedua bab arkanul Islam, the pillars of Islam. Hadis Ibnu Umar tu, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Apa lagi? Wa hajjil bait, wa shaumi ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Ya. Itu lafaz yang paling masyhur lah ya. Ada lafaz lain didahulukan puasa berbanding zakat. Lepas tu ulama bila dikarang buku fiqh, ada kalanya dia mendahulukan bab puasa sebelum bab zakat. Tapi saya kira sebahagian besar
mendahulukan bab zakat berbanding puasa. Babu zakah dulu baru mari babu siam. Bab zakat dulu baru bab puasa. Tak apalah, ya mana-mana lah. Nampak? Jadi Nabi kata dibina Islam di atas 5 perkara. Nabi sebut salah satu selepas syahadat ialah semayang. Semayang 5 waktu, ya. Wa iqamis solah dan semayang merujuk kepada sembahyang 5 waktu. Macam aqimus solah juga. Bila sebut iqamis solah ataupun aqimus solah, dia merujuk kepada sembahyang 5 waktu. Ya. Dan banyaklah hadis-hadis yang lain, ya. Yang menunjukkan sembahyang 5 waktu. Talha bin Ubaidillah dalam Sahih Bukhari dan Muslim meriwayatkan ada seorang sahabat datang jumpa Nabi, orang Arabi, orang kampung Badui lah, datang jumpa Nabi. Dan dia tanya Nabi tentang Islam, kok paling basic. Nabi pun kata khamsus salawatin fil yaumi wal lailah. Mula-mula Nabi sebut sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi sebut puasa. Kemudian Nabi sebut haji. Ada riwayat Nabi sebut zakat, tak silap saya. Tapi Nabi sebut hak basic-basic ni lah. Tapi bila Nabi sebut sembahyang khamsus salawatin fil yaumi wal lailah, dia tanya, hal alayya ghairuha? Nabi kata la illa an tatawwa. Bila Nabi kata hak paling basic Islam ni ialah kamu kena sembahyang 5 waktu. Dia pun tanya Nabi, ada hak lain lagi tak? Nabi kata tak ada, melainkan jika kamu volunteer. Mana hak tak volunteer 5 waktu ni, hak lain tu volunteer. Orang mazhab Hanafi kata sembahyang hari raya fardu ain, mana kena sembahyang. Dan sebagian ulama yang kontemporari macam Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam Nailil Awtar, dia kata sembahyang tahiyatul masjid wajib bila masuk masjid. Ya. Sedangkan majoriti tak kata wajib. Majoriti guna hadis ni lah. Nabi kata hak fardu 5 je. Hak mesti sembahyang. Hak lain tu semua tak tahu, volunteer. Ada banyak lagi hadis. Mana 5 waktu memang fardu ain dan disepakati oleh seluruh ulama lah, ya. Kita mazhab Syafi'i fardu dengan wajib kita boleh guna secara ganti mengganti. Yaqumu ahaduhuma maqamal akhar. Mana hak fardu kita boleh kata wajib, hak wajib kita boleh kata fardu. Itu yang standard dalam mazhab Syafi'i dan sekiranya majoriti para ulama. Tapi di sisi sebagian ulama yang lain, macam di sisi Ahnaf, ulama-ulama Hanafi, dia tak, dia fardu lain, dia wajib lain. Fardu ni mana hak wajib tanpa argument. Hak wajib tak ada argument. Yang wajib dengan dalil-dalil qat'i, sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Hak tu fardu, macam sembahyang 5 waktu. Satu lagi wajib, dia kata wajib ni bawah sikit. Dia membeza-bezakan antara fardu dengan wajib. Kalau sembahyang 5 waktu dia kata fardu, sembahyang hari raya dia kata wajib, sembahyang tahiyatul masjid wajib. Itu dia ada beza sikit. Tapi kita boleh guna yang wajib boleh kata fardu, yang fardu boleh kata wajib, ya. Sembahyang-sembahyang lain gitulah. Apa lagi sembahyang ada? Ada sembahyang digalakkan berjemaah seperti sembahyang sunat hari raya. Majoriti kata tak wajib lah, ya. Fardu memang tak lah, tapi tak wajib. Sunnah sahaja. Tapi segelintir kata fardu ain, mesti sembahyang lah, ya. Umpamanya standard lah mazhab Hanafi. Adalah dalil-dalilnya tu. Tapi dia kata sama jugalah sembahyang lain. Tapi ala kulli hal, secara asalnya hak lain-lain tu khilaf para ulama, hak ni wajib, hak ni tak wajib. Tapi hak betul-betul fardu disepakati keseluruhannya hanya 5 waktu saja. Ya, itu dari seluruh hukum lah, ya. Lepas tu hak lain-lain tak timbul lah, macam sembahyang sunnah yang biasa tak timbul. Wajib ke tak wajib tak timbul, memang tak wajib lah, ya. Sembahyang witir umpamanya, sembahyang sunat hajat umpamanya, sembahyang sunat istikharah umpamanya. Sembahyang sunat-sunat yang ada tu, the preferable prayers, dipanggil as-salawatul masnunah. Hak mana ada tu memang sembahyang sunat lah, ya. Tu dia seluruh hukum. Jadi dibeza-bezakan hak mana fardu, ni dia. Hak mana hak wajib, ni dia. Hak mana hak sunat, hak ni. Jadi hukum sembahyang berbeza mengikut sembahyang tu sendiri, ya. Tapi sembahyang 5 waktu fardu semua orang tahu. Dia termasuk dalam kategori al-ma'lum fi din bid-darurah. Semua orang tahu sembahyang 5 waktu ni adalah fardu ataupun wajib. Mesti orang tahu. Tak mungkin orang Islam dia tak tahu sembahyang tu tak wajib. Saya kira kalau orang tu bukan Islam pun, kalau dia duduk di negara yang orang Islam ramai, dia mesti tahu sembahyang 5 waktu tu fardu. Mesti dia tahu.
Saya dulu pernah masa saya pergi kursus di PD lah beberapa tahun yang lalu. Ada seorang India, wanita, perempuan, cikgu jugalah. Dia tanya saya. Dia kata, I wonder lah, Cikgu Hasan, dia panggil Cikgu Hasan. Dia kata orang Islam ni kalau ikutkan semayang banyak pada kami ni. Kami semayang 1 hari sekali je. Dia pagi nak pergi kerja, that time dia semayang, ngadap Tuhan dia lah. Lepas tu dia tak semayang lah, dia kata, kena semayang every morning, once a day saja. Tapi dia kata orang Islam semayang fardu 5 kali. Dia cakap macam tu. Yalah, dia duduk masyarakat orang Melayu, orang Islam bertahun-tahun, mestilah dia tahu. Kan? Orang bukan Islam pun tahu. Orang Islam lagi lah tahu ya. Melainkan kalau orang tu memang dia tak duduk dalam komuniti orang Islam dan dia baru masuk Islam, maybe ada lah yang dia tak tahu, memang ada. Sebab itu zaman Umar Al-Khattab, tuan-tuan, dia menangguhkan hukuman ke atas pesalah bila pesalah tu kata aku tidak tahu. Kan? Contohnya ada seorang dia berzina, mana ditangkap, diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Musayyab dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah. Bila kita belajar fiqhul jinayah, the science of crime, especially dalam hudud lah ya, hudud. Ada orang ni dia ditangkap, dia berzina, kemudian dia kata la a'lam, aku tak tahu, dia haram. Sebab itu yang antara syarat kita nak hukum seseorang, salah satu ialah al-ilmu bil ahkam. Dia mesti tahu benda tu. Kalau dia tak tahu, tak boleh hukum. Dia berzina, zina itu. Dia mengaku aku berzina, walakin la alam annahu haram. Aku tak tahu. Sebab itu al-ilmu bil tahrim syartun. Dia panggil tahu benda tu haram adalah syarat untuk nak dihukum katanya. Bila kita belajar bab jenayah lah ya. Bab semayang ni tak ada lah. Kata aku tak tahu. Apa Umar kata? Umar duduk di Madinah. Tempat tu bukan Umar lah. Tempat tu siapa pemerintah waktu tu saya tak ingat. Dia pun hantar surat pada Umar Al-Khattab. Umar kata illam ya'lam a'limhu fa'in ada farjumhu. Kalau dia tak tahu, tak apa, bagi tahu ini haram. Lepas ni kalau dia buat lagi, baru kamu rejam dia. Jadi dia menangguhkan hukum ya. Nampak? Balik. Siapa pergi sampai situ tu? Uraian apa tadi ya sebelum tu? Jadi yang kedua definisi ya. Yang kedua hukum lah ya. Baik. Dan yang ketiga yang kita perlu tahu juga ialah sejarah ya. Okey, pertama ialah sejarah awal semayang. Dia disyariatkan seawal Nabi SAW menjadi Rasul. Sebenarnya. Ada dakwaan yang kata Nabi semasa awal Islam, Nabi tak semayang. Ada. Orang hakikat lah ni, hakikat. Yang tak berapa hakikat. Ya. Kan? Alah, kat YouTube pun tuan-tuan boleh tengok berlambar orang hakikat. Pasal senang kalau kita beragama bersih, hakikat dia senang. Dia tak susah. Ni tak payah belajar, fiqh ni tak payah belajar. Memberatkan otak je. Kan? Dia kata Nabi tak semayang. Habis tu, Nabi semayang hati. Main hati. Dia memang mementingkan solat hati. Tak benar sama sekali. Dan berdosa besar kalau kita kata macam tu. Pasal telah disepakati oleh para ulama bahawa Nabi ni solat sebenarnya, sebelum Nabi jadi Nabi dikatakan dia solat. Ikut cara Nabi Ibrahim. Bagaimana kaifiahnya? Wallahu ta'ala alam. Tapi after Nabi jadi Nabi, memang Nabi semayang. Nabi bila dijantik menjadi Nabi, terus Nabi dilantik menjadi Rasul pada waktu yang sama dan difardukan semayang at the same time. Tengok betapa pentingnya semayang. Sebab itu Nabi bila nak hantar sahabat dia keluar kan, bila kerajaan Islam dah kuat, Nabi di Madinah peringkat awal tak kuat lagi, dah masuk zaman pertengahan Nabi dah kuat. Tahun 5, 6 Hijriah tu Nabi dah kuat. 7 Hijriah Nabi dah hantar sahabat pergi sini, pergi Yaman, pergi Mesir, buka negara lah. Pasal Islam dah kuat waktu tu. Jihad telah dibenarkan secara openly. Jihad ni ada 4 tahap dalam Islam ni. Di Mekah tak ada jihad. Allah Ta'ala suruh sabar saja. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Allah Ta'ala kata sabar. Sebab tu Nabi kena seksa dah seumpama sahabat di Mekah. Mana Nabi buat apa? Nabi tak lawan lah secara berhadapan. Pasal Islam lemah. Islam berapa keras je nak lawan. Macam mana? Kena sabar. Marhalah, dipanggil marhalah pertama jihad. Jihad ialah sabar. Sebab tu kita kalau sabar jihad tau. Kan? Gaduh dengan isteri sabar, jihad tu. Kan? Ada masalah dengan rakan sekerja sabar, jihad tu. Memang jihad sabar ni jihad. 13 tahun Nabi sabar tau di Madinah tu.
Ha? Lepas tu dua, tahap tiga baru dibenarkan untuk ni. Tahap keempat tu baru dibenarkan openly, mana Nabi dah boleh hantar sahabat pergi. Apa Nabi pesan? Nombor satu syahadah, nombor dua semayang. Innaka ta'ti qauman hum ahlu kitab falyakun awwaluma tad'u ilaihim falyakun awwalama tad'uhum syahadata an la ilaha illallah fa in ata'u lizalika fa'alimhum anna aftarada alaihim khamsa salawat fil yaumi wal lailah. Nabi kata kamu pergi, nombor satu syahadah, ajak mereka masuk Islam. Nombor dua barulah ajar semayang. Mana semayang dengan syahadah dia dekat-dekat ya. Jadi of course lah Nabi bila jadi Nabi terus disuruh semayang. Bila Nabi jadi Nabi di Gua Hira, Nabi balik, apa Nabi buat? Nabi selimut kan, takut kan, suruh bini dia selimut, isteri dia Khadijah selimut. Zammiluni Allah Ta'ala pun turun ayat, ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu, kan ayat tu, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itulah ayat terawal pensyariatan solat. Seawal Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Cuma ayat ni kata para ulama, antaranya Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam Al-Istizkar, dia syarah Muwatta Imam Malik lah, dia kata, dan bukan dia seorang lah ya, dia menukilkan pendapat majoriti para ulama, Nabi semayang malam wajib kepada baginda dan para sahabat, at least 2 rakaat. Terpulanglah nak semayang berapa, ikut kekuatan masing-masing, tapi sekurang 2 rakaat, berdasar pada ayat ni. Jadi Nabi memang semayang lah, tapi semayang malam. Selama mana? Selama tidak difardukan semayang 5 waktu. Bila semayang 5 waktu? Semayang 5 waktu pada tahun ke-12 Hijriah. Mana 12 tahun Nabi semayang malam dengan para sahabat. Wajib semayang. Yang mula wajib pada mereka awal. Pasal tak ada 5 waktu. Tahun ke-12 Hijriah, setahun sebelum Nabi berhijrah, baru Nabi Isra' dan Mi'raj, difardukan 5 waktu, baru salatul lail, semayang malam jadi sunnah. Cuma Nabi, ulama khilaf, Nabi ni masih wajib ke sunnah? Ulama tak sepakat lah ya. Sebagian kata sunnah macam orang lain, sebagian kata Nabi wajib. Tapi orang Islam dah tak wajib dah. Nampak? Jadi awal-awal pensyariatan solat ialah ketika Nabi menjadi Nabi. Itu number 1. Yang kedua, peringkat kedua, pensyariatan solat 5 waktu pada tahun ke-12 Hijriah. Sebab itu kalau kita belajar the principle of Islamic religion, dia ada Islamic criteria. Kalau Qardawi dia karang ada Mabadi'uddinul Islami, the Islamic principle, dia panggil the major principle of Islamic religion. Dia kata Islam ni ada 7 prinsip utama, kriteria penting. Salah satunya ialah inilah at-tadarruj, graduality. Bila nak mensyariatkan sesuatu, memang ada tahap graduality. Jihad ada graduality, semayang pun ada graduality. Pertama semayang malam diwajibkan, itu sejarahnya. Macam mana hukum akan semayang? Basic je ada. Adanya rukuk, adanya qiyam, adanya sujud. Adapun detail-detail hukum dia secara beransur-ansur. Cuma ada bacaannya, ada tasbihnya, tapi very simple. Pasal taujih, dakwah pada waktu itu ialah akidah, bukan ibadah. Sebab tu ibadah ni disyaratkan lewat. Semayang disyaratkan awal, tapi very basic. Kemudian sedikit demi sedikit. Itu yang kedua lah ya. Mana pensyariatan solat 5 waktu pada malam Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan nak tengok hadis-hadis Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan boleh buka tafsir Ibnu Katsir kalau ada, tengok Al-Imam Ibnu Katsir menghuraikan ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Pasal ayat tu Nabi dapat juga pada malam Isra' dan Mi'raj ya. Jadi maknanya hadis-hadis Nabi yang dalam Sahih Bukhari daripada Abu Zar, Nabi bila naik Isra' dan Mi'raj, Nabi dapat 3 ya. Pertama Nabi dapat semayang 5 waktu. Semayang dah ada, tapi dia upgrade lah kepada 5 waktu. Ada waktu-waktunya ya. Ada tata caranya. Sebab itu bila Nabi turun Isra' dan Mi'raj, Nabi berimankan Jibril. Jibril ajar Nabi macam mana nak semayang, bila nak semayang. Nanti kita akan baca hadis tu bila kita masuk dalam bab azan dan iqamah lah. Jadi macam tu ya. Dua. Yang pertama semayang. Kedua Nabi dapat amanah Rasul. Sebab tu amanah Rasul dia termasuk dalam kelompok zikir yang penting.
Hatta dia termasuk dalam zikir siang dan malam. Syok dah ni. Nak berhenti lah kita. Saya habiskan yang sejarah ni. Lepas tu kita habislah introduction to prayers. The next nanti kita masuk azan dan iqamah. Mana tadi? Dua kan? Amanah Rasul. Lepas tu kalau boleh Amanah Rasul everyday kita baca lah ya. Pagi sekali, petang sekali. Kalau tak hafal boleh baca, tengok Quran lah. Yang ketiga, Nabi dapat pengampunan kepada orang yang berdosa besar. As long as dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu keutamaan kita lah agama ni ialah tauhid, bukan ibadah. Ibadah nombor dua. Tauhid nombor satu. Siapa-siapa yang mati tak syirikkan Allah, dia boleh diampunkan Allah dan dia hatta syafaat Nabi pun Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika. Nabi kata, mamata la yusyrik billahi syai'an. Siapa yang paling bertuah, paling layak dapat syafaat engkau, hai Rasulullah. Nabi kata, siapa mati tak syirik pada Allah. Ibadah ni sikit banyak terpulang pada keadaan diri masing-masing. Dia buat banyak, dia dapat lebih. Dia buat kurang, dia dapat kurang. Mungkin lah ya. Tapi kita punya tunjang kita ialah kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak boleh ada unsur-unsur syirik. Tiga tu Nabi dapat ya. Jadi dua lah sejarah semayang, yang kedua ialah Isra' dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga, sedikit demi sedikit Islam semayang di upgrade. Mana dikemaskinilah hukum dia daripada sedikit kepada sedikit sampailah Nabi bila nak wafat, Islam telah semayang telah sempurna hukum hakamnya. Sebab itu kata lihat banyak benda yang berlaku pada peringkat awal sudah tidak boleh dilakukan lagi pada peringkat akhir ya. Kalau peringkat awal semayang boleh bercakap, sambil semayang, sambil nyembang. Asal semayang je nyembang ya. Asal semayang nyembang, asal nyembang je semayang. Macam itulah lebih kurang. Tapi at the end dah tak boleh bercakap ya. Peringkat awal semayang, sahabat bagi salam je. Tengok member semayang, Assalamualaikum. Member tengah semayang jawab, salam. Peringkat awal ya. Macam-macam lah ya. Itu sedikit demi sedikit. Jadi di atas prinsip at-tadarruj atau graduality, ibadah telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perfect. Tak ada kekurangan menurut hadis-hadis Nabi dan sunnah Rasulullah SAW. Quran ni dia tak ada kaifiat semayang yang spesifik. Semayang ni dia dalam hadis Nabi. Sebab itu ulama tuan-tuan berusaha sebaik mungkin untuk nak memperkukuhkan hadis-hadis Nabi SAW. Sejak awal zaman sahabat Rasulullah SAW, terutama bila munculnya zaman fitnah. Pasal hadis ni dia sumber utama. Selepas Quran, dari sudut kedudukannya. Tapi kadang-kadang Quran pun perlu hadis juga. Sebab itu kata Imam Al-Barbahari, Al-Quran ahwaju ila sunnah. Minas sunnah ila Al-Quran. Quran lebih memerlukan sunnah. Hadis berbanding hadis memerlukan Quran. Mana very important hadis. Jadi itulah cara rekannya ya. Jadi pertama definisi kita dah tahu cara rekannya macam tu. Tak apa pun tak apa. Jadi kita tahu sembahyang ni doa, sembahyang ni perbuatan macam tu. Yang kedua ialah hukumnya berbeza mengikut jenis sembahyang itu sendiri, tapi yang perlu kita tahu semua fardu memang disepakati wajib atau fardu. Sesiapa yang mengingkarinya kufur, keluar daripada Islam. Senang aja kan. Sembahyang waktu tak wajib. Jangan kita kata dia kafir. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala memang dia kafir. Ulama sepakat, siapa yang menafikan hukum Islam yang diputuskan, yang diwartakan secara ijma' dia kata. Maksudnya tak boleh ada perselisihan lah. Macam sembahyang 5 waktu. Siapa yang kata tak wajib, murtad. Walaupun dia tak diwartakan oleh hakim. Walaupun tak tulis dalam IC, murtad dia. Dan begitulah hukum hakam yang lain. Kalau hak khilaf tu tak apa. Kan, janggut ni. Ada ulama kata wajib. Ada ulama kata sunat. Tak apalah. Tapi hak memang tak ada argument. Memang tak ada khilaf. Memang kita kena kata wajib. Tak boleh kata selain daripada wajib. Nak buat tak buat belakang kira. Orang tak semayang, tak apa. Bukan tak apa. Orang tak semayang, as long as dia tak menafikan hukum semayang, dia Muslim di sisi majoriti. Dalam mazhab Hambali saja dia kafir. Kalau dia mati tak boleh tanam di kubur orang Islam. Tanam kubur orang bukan Islam. Tapi majoriti kata dia masih Muslim. Cuma Muslim yang berdosa lah ya. Macam tu ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi kita pun dah isyak kena berhenti haji ya. Boleh berhenti tak? Ada soalan? Kalau ada soalan bagilah simple question, simple answer lah. Nak togong lah ya. Bismillah.
Kaedah macam mana? Kiam lah, jangan salah macam rokok. Kalau kita rokok, kita kiam, bangun macam biasa, bagus, Assalamualaikum, Assalamualaikum, keluar. Boleh sekali, boleh dua kali. As long as kita bagi salam untuk keluar daripada, dia panggil semalam solat ni dia panggil tahallul minas salat. Mana kita untuk kita keluar daripada sembahyang. Pasal apa ulama kata bila kita nak keluar daripada sembahyang, kita bagi salam walaupun di pertengahan sembahyang. Pertama kerana hadis Jabir tu sahabat dia nak tinggalkan Muaz, dia bagi salam. Itu adalah Sahih Bukhari. Yang kedua, kerana Nabi SAW sebutlah hadis Tirmizi daripada Ali bin Abi Talib. Nabi kata miftahus salat at-tuhur. Tahrimu at-takbir, tahlilu at-taslim. Sembahyang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nabi kata macam tu. Jadi kalau kita akhir sembahyang walaupun bukan waktu tasyahud, kita nak berhenti emergency atau seumpamanya, digalakkan kita keluar dengan memberi salam. Dan dia lebih beradab. Suara biasalah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia macam salam-salam kita habis sembahyang lah. Sekurang-kurang sekali pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Keluar. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh keluar. Tapi kalau kita dalam keadaan sujud, kita bangunlah daripada sujud, bagi salam ketika duduk. Kalau kita dalam keadaan rokok, kita kiam, kita bagilah salam dalam keadaan kiam. Lepas tu kita cabut. Kalau kita nak keluar, ada urusan-urusan tertentu lah yang emergency, mana yang penting. Tapi kalau kita dah terbatal wuduk, tak payahlah bagi salam. Ya. Boleh. Macam tu, very simple je. Tak susah. Mana bagi salam lah. Dua ayat pada similariti wa'ati musalah dan wa'atu zakat. Soal pada solat tu lazim dia ikuti zakat. Memang. Sesuatu yang perintah ataupun ada lazim itu lah. Betul. Perintah solat dia datang 5 kali tu sama dengan perintah zakat. Mana sembahyang dan zakat ni dia datang serentak. Perintah dia tu datang serentak. Menunjukkan bahawa Islam ni dia tidak hanya mementingkan ibadah spiritual. Sembahyang ni spiritual lah, kita dengan Allah kan. Tapi dia juga mementingkan ibadah selain spiritual. Zakat ni dia material, ibadah material. Dia panggil ibadatul mal, ibadah harta. Dan ibadah harta dia termasuk ibadah sosial lah. Jadi Islam ni dia nak jaga spiritual dan dia nak jaga sosial. Lepas tu zakat dengan sembahyang dia same stage, mana dia sama-sama penting lah. Sebab itu kenapa berlaku perang Al-Yamamah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kerana dia memerangi orang-orang yang tidak mahu membayar zakat dan menafikan hukum zakat. Sebagian dia tak nak bayar lah. Tak kufur lah pasal dia tak nak bayar. Tapi kena ambil secara keras daripada mereka. Dan Nabi pun suruh. Nabi kata siapa-siapa yang tak bayar zakat, pergi ambil zakat dia, ambil lagi harta dia lebih. Sebab tu orang kalau tak bayar zakat, penguasa boleh ambil zakat dan ambil lebih, tak apa. Sebagai kafarah kepada dia lah. Kan? Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu yang satu. Yang kedua, memang dia tak bayar zakat dan dia menafikan hukum zakat. Telah murtad sebagai daripada mereka. Jadi Abu Bakar pun dia perangilah mereka tu. Itu kata perang Al-Yamamah. Peperangan Al-Yamamah tu, peperangan Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tak nak bayar zakat. Dan Umar Al-Khattab yang ke awal dia tak setuju. Macam mana kita boleh perangi mereka, dia kata, sedangkan mereka masih Muslim. Kan? Abu Bakar pun kata, dia kata apa? Dasar Bukhari dia kata wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salah waz zakah. Demi Tuhan aku akan memerangi orang yang membezakan antara sembahyang dan zakat. Depa sembahyang tapi zakat tak nak. Sedangkan sembahyang dengan zakat sama je. Tak ada beza, dia kata. Aku akan memerangi mereka kerana mereka telah membeza-bezakan antara sembahyang dan zakat. Nampak? Jadi memang macam tu. Betul lah abang cakap tu. Memang dalam Quran ada 5 perintah dia sekali. Aqimus solat wa atuz zakat. Aqimus solat wa atuz zakat. Sama juga masa Nabi hantar sahabat dia pergi. Tadi hadis saya baca tu, Nabi kata kamu nak pergi ke negara orang lain ni. Pertama syahadah. Nabi kata yang kedua sembahyang. Yang ketiga zakat. Nabi sendiri pun tak tinggal zakat dalam hadis dia bila dia sebut tentang sembahyang. Nabi kata bila kamu pergi, wal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatan la ilaha illallah. Mula-mula kamu kena ajak mereka masuk Islam. Lepas tu suruh mereka sembahyang, suruh mereka zakat. Fa in ata'u li zalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawat fi yawmi wal lailah. Fa in ata'um li zalik. Kalau mereka dah sembahyang, baru zakat Nabi kata. Fa in ata'u li zalik
fa'alimhum anna Allah bagi tahu mereka Allah Taala memfardukan zakat. Tu'khas min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Dia ambil daripada orang-orang kaya, diberikan kepada orang-orang miskin. Macam tu. Hadis ni hak depa guna ulama guna, kita nak bayar zakat tak wajib melalui amil. Terus bayar kepada orang-orang fakir. Dia pakai hadis ni lah ya. Tapi tempat kita kalau boleh bagi amil lagi bagus ya. Kalau kita kata terus bayar kat orang fakir miskin kan masalah pula ya. Tapi kalau sikit-sikit kita boleh bagilah pada jiran kita, sahabat kita yang miskin. Tapi kalau banyak bagi kat institusi agama lagi baguslah. Depa nak nak sesuatu, nak takdir kan. Ada soalan lain Aizi? Tinggal dosa. Ya. Wajib ada tak kata kalau kita tinggal di dosa? Macam saya cakap tadi lah ya. Dia hanya dia panggil perselisihan dari sudut term saja, terms. Hakikatnya yang fardu dia tetap fardu. Tinggal memang berdosa. Wajib berdosa tak kalau tinggal? Kalau kita pegang yang wajib tadi fardu, berdosa lah. Macam ni kata tinggal sembahyang 5 waktu. Kita kata fardu dan wajib. Ulama lain kata fardu saja. Itu tak jadi masalah. Itu term saja. Yang penting tinggal 5 waktu berdosa. Habis tu kalau tinggal sembahyang lain, contoh dia tinggal sembahyang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, masuk masjid, ada ulama kata wajib, bukan fardu lah ya, wajib. Majoriti kata sunnah. Tu macam mana? Siapa yang berpegang wajib bagi hak dirinya. Wajib bagi hak dirinya. Pasal itu bukannya ulama sepakat. Kalau dia kata wajiblah. Mana dia masuk masjid dia wajib sembahyang. Pasal dia berpegang wajib kan? Tapi kita yang berpegang tak wajib, nah itulah pendapat majoriti, maka tak wajib bagi hak kita. Fi haqqi anfusina la yajib. Mana bagi pihak diri kita tak wajib lah. Pasal kita berpegang tak wajib. Siapa yang berpegang wajib lah. Itu dalam benda-benda yang tidak disepakati, yang khilaf-khilaf seumpama tadi. Macam dia kata sembahyang hari raya wajib. Kalau dia kata wajib, dia tak buat, berdosa. Menurut pandangan dia. Menurut pandangan kita tak berdosa. Jadi ada benda ni bergantung pada ijtihad masing-masing. Tapi ada benda tak boleh bergantung pada ijtihad. Sebab itu Qardawi rahimahullah ataupun hafizahullah, dia membeza-bezakan antara hukum Allah dengan hukum fiqh. Kan? Tinggal sembahyang 5 waktu berdosa, itu hukum Allah. Pasal apa kita kata boleh kata hukum Allah? Hukum Allah ni adalah hukum yang jelas dalam Quran, jelas hadis Nabi, tak boleh siapa-siapa yang membantahnya ataupun bercanggah dengannya. Memanglah sembahyang 5 waktu kita boleh kata hukum Allah, tak buat berdosa. Tapi tak sembahyang tahiyatul masjid kita tak boleh kata hukum Allah, kita kata hukum fiqh. Pasal ada ulama kata wajib, ada ulama kata sunnah, yang kata hukum Allah. Kalau kita kata hukum Allah ni kita tak boleh bercanggah. Kalau bercanggah berdosa. Kesianlah kita. Kata hukum fiqh. Jadi perkara yang disepakati kita boleh kata hukum Allah. Sembahyang 5 waktu, zakat, pensyariatan dia yang asas lah, wajib zakat, wajib sembahyang 5 waktu. Tapi hal-hal yang furu' yang ulama tak sepakat, kita tak boleh kata hukum Allah. Pasal yang keluarkan hukum tu manusia, ulama, bukan Allah. Ulama beri pandangan menurut penilaian dia. Bagi dia wajib. Itu dia punya hukum. Tak boleh kata hukum Allah. Jadi ulama bagi perbezaan. Macam itulah lebih kurang yang saya boleh huraikan macam tu je. Benda wajib tu nak kena tengoklah, wajib tu Allah Taala wajib ke ataupun wajib ulama yang bagi pendapat. Sebahagian kata wajib, sebahagian kata tak wajib. Contohnya? Kalau benda tu memang Allah Ta'ala suruh, memang berdosa lah. Kan? Kalau Allah Ta'ala suruh, macam sembahyang 5 waktu, itu memang Allah Ta'ala suruh. Memang perintah, memang wajib dan fardu lah. Saya tak faham tu. Saya tak nampak tu. Tinggal sembahyang fardu. Tahiyatul masjid. Hukum di sisi Allah kita tak tahu.
Macam yang diperselisihkan antara wajib tak wajib, di sisi Allah kita tak tahu. Sebab tu hukum-hukum macam dia panggil zonni. Zonni ni maksudnya di sisi Allah kita tak tahu. Kita cuma bagi hukum mengikut penilaian kita. Sebab tu kita tak boleh kata hukum Allah. Semayang tahiyatul masjid ni wajib ke sunnah? Hukum fiqh. Ada ulama kata wajib, ada ulama kata sunnah. Hukum semayang 5 waktu, fardu, hukum Allah. Orang yang mencuri, potong tangan, hukum Allah. Bilangan duit yang dicuri nak dihukum tu, hukum manusia, bukan hukum manusia lah, hukum fiqh. Manusia bagi pendapat. Ada ulama bagi pendapat banyak ni, curi banyak ni baru potong, curi banyak ni tak payah potong. Pasal hadis ni, nas ni dia banyak. Lepas tu dalam setengah-setengah keadaan yang detail, yang furuk, ulama tak sepakat banyak hal. Ulama yang sepakat betul-betul ni tak banyak. Yang banyak ni dia berkhilaf. Sebab tu dunia hukum ni sebenarnya dia dunia khilaf. Alamul ahkam, alamul khilaf. Dunia hukum ni, dunia fiqh ni dia dunia khilaf. Kan? Lepas tu orang yang belajar fiqh ni kalau dia tak faham khilaf, dia tak belajar fiqh sebenarnya. Saya buat master dulu memang fiqh khilaf. Jadi macam tu lah lebih kurang. Itu yang saya boleh jawabnya tu. Maksudnya kalau benda macam tahiyatul masjid, Allah Ta'ala hukum tak dia? Kita tak tahulah. Sebab ada ulama kata wajib, ada ulama kata tak wajib. Siapa yang berpegang wajib bagi hak dirinya, berdosa lah dia tak buat, dah dia kata wajib. Tapi kita yang kata tak wajib, tak berdosa. Kita kata tak berdosa, di sisi Allah kita tak tahu. Sebab itu ini disebut sebagai zanniyat. Mana di sisi Allah kita tak tahu macam mana. Dia tak absolut, hukum tu tak absolut, mana tak jelas. Tapi kalau qat'i, sembahyang 5 waktu, zakat dah, mencuri haram, kalau mencuri potong tangan, zina rejam, itu rejam pun ada khilaf juga sebenarnya. Tapi tak apalah. Macam apa? Jadi macam tu, dalam konteks-konteks macam tu lah ya. Saya boleh cakap macam tu je lah. Saya faham. Ya Ji. Next slide. Okay, Ustaz ada sebut tadi ada lima keadaan, 5 sebab orang seseorang tu bolehkan tidak hadir sembahyang Jumaat. Tujuh. Contohnya Ustaz sebut imam baca panjang. Saya minta Ustaz sebut yang lain tidak lagi, yang pendek dululah. 4. Tapi yang soal panjang ni is very subjective. Di Mekah, dia satu muka surat tu dia pendek. Betul. Dia selalu baca misi satu muka surat. Kalau kita di sini satu muka surat panjang, jadi kita baca setengah muka. Panjang ke pendek semua? Dia panjang ni sebenarnya, boleh jawab dah? Okey, jelas kan? Okey, dia sebenarnya imam ni dia digalakkan meraihkan keadaan jemaah bila dia solat dengan mereka. Panjang pendek ni hak nombor 1 sekali tengok jemaah. Hak tu nombor 1. Pasal Nabi kata idza amma ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa wa idza shalla bin nasi, Nabi kata falyatajawwaz fa inna wara'ahu ad-dha'if wal marid wal kabir. Tu asas dia. Nabi kata kalau kamu sembahyang seorang, suka hati kamu lah nak panjang macam mana pun. Ya, ni hadis Bukhari, Muslim daripada Abi Hurairah. Bila kita belajar bab tu lah ya, dia adalah hadis tu. Tapi Nabi kata bila kamu sembahyang jadi imam, hendaklah kamu ringkas. Kerana di belakang kamu ada orang yang sakit, ada orang yang tua dan ada orang yang ada hajat. Fa inna wara'akum al-kabir wa ta'if wa zal hajah. Maksudnya bila kita jadi imam, hak nombor 1 sekali kena tengok keadaan kita punya jemaah. Kan? Kalau jemaah kita ni memang ni tak boleh lah baca banyak. Panjang pendek tu makna dia very subjektif. Makna dia tak adalah kata banyak ni. Itu secara umumnya macam tu. Sebab tu saya kalau jadi imam, memang saya takkan baca panjang lah. Saya akan baca kalau surah lah, ayat yang pendek. Kalau kita ambil dari ayat Quran, memang saya akan baca dalam 5-6 ayat macam tu. Paling panjang lah tu, ada sampai 6-7 ayat dia kira panjang. 3-4 ayat sudah memadai. Itu macam tu. Kita tengok orang jemaah kita ni macam mana. Tu okey. Yang kedua, kalau dilihat pada sunnah Rasulullah SAW, panjang pendek hak Nabi semayang, kalau kita lihat macam Nabi semayang subuh, Nabi baca panjang. Rakaat pertama 100 ayat, rakaat kedua 50 ayat. Kadang-kadang Nabi baca rakaat pertama surah Yasin, the whole rakaat. Rakaat kedua surah Saffat.
Waktu hak Nabi baca dengan para sahabat. Ya. Jadi kita nak baca macam ni ustaz. Boleh juga. Tapi kalau clash antara bacaan ini dengan realiti jemaah, mesti didahulukan jemaah. Sebab tu ulama kita dia sebut antaranya al-Imam mazhab Hanafi tu, Ibnu Abidin dalam Hasyiah dia. Oh, ini dalam fiqh mazhab Hanafi ni buku yang antara terfamous lah. Sebagaimana Al-Majmu' dalam mazhab Syafi'i, Nawawi. Buku tu lah Hasyiah Ibnu Abidin. Ya. Dia kata taksirul jamaah afdal min tatwilil qiraah. Meramaikan jemaah lebih baik daripada memanjangkan rakaat, memanjangkan bacaan. Jadi orang nombor satu tengok keadaan jemaah. Kalau kita boleh baca macam Nabi baca exactly, that is good. Subuh baca rakaat pertama Yasin, rakaat 2 Saffat, kan 100 ayat, 50 ayat. In the range macam tu lah, within the range, mana lebih kurang. Itu mostly lah kebanyakannya. Tapi sekali-sekala Nabi baca surah pendek juga. Rakaat pertama baca Qa'udzu Falaq, rakaat kedua baca Qa'udzu Binnas, once a while. Mana rutin Nabi panjang, sekali-sekala Nabi baca pendek. Kalau sembahyang Zuhur 30 ayat rakaat pertama. Kalau 30 ayat, kalau surah Al-Baqarah 3 muka surat lah, lebih kurang. Rakaat pertama. Rakaat kedua baca 15 ayat. Asar pendek, rakaat pertama 15 ayat, rakaat kedua 7 ayat. Maghrib lagi pendek. Maghrib lagi pendek. Ini hak rutin. Tapi sekali-sekala nak baca lebih panjang boleh. Tapi tengoklah jemaah macam mana. Maghrib Nabi rutin memang pendek. Tapi sekali-sekala Nabi baca panjang juga. Ada Nabi baca surah apa entah dalam solat maghrib. Isyak balik panjang balik. Tapi tidak sepanjang subuh. Macam itulah keadaan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita boleh buat macam ni, that is good. Bagus. Tapi kena tengok juga realiti jemaah. Pasal Nabi kata idza amma ahadukum an-nas falyatajawaz. Bila kamu sembahyang jadi imam, Nabi kata ringkas. Itu ulama bahas tu, ringkas ni macam mana? Adakah lebih ringkas daripada sunnah-sunnah yang telah Nabi contohkan? Atau adakah kita boleh buat macam ni? Jadi tengok realiti. Kalau kita boleh buat macam Nabi buat ni, exactly, itu bagus, very good. Tapi kalau jemaah kita tak mampu, kita buat lebih pendek lagi. Lebih pendek kita apa? Sebab dia tak wajib pun, dia sunnah saja. Tapi kalau imam tu baca Al-Baqarah rakaat pertama macam yang dibaca oleh Mu'adh dan solat Isyak, memang patutlah kawan tu lari. Sebab tu salah satu yang boleh sebab orang tak ikut jemaah, dia panggil tatwilul imam tatwilul imam tatwilan mumilla. Imam ni baca panjang dalam keadaan panjang dia tu mumilla, menyebabkan orang ni jadi macam mana ustaz mumil? Jadi bosan, jadi sakit hati, jadi macam-macam. Jadi asal dia falyatajawaz. Jadi imam ni kena tak boleh mana kita melihatlah ya. Tapi kalau kita nak tengok tempat kita nak betul-betul baca macam exactly macam yang diwakilkan dalam fiqh based on hadis Nabi, macam sunnah Rasulullah baca panjang macam ni, agak sukarlah ya. Tapi sebab dia tak wajib, kita nak kena faham. Tak wajib baca 100 ayat rakaat pertama sembahyang subuh, tak wajib. Sebaiknya ya. Tapi kalau kita apa-apa pun tengok jemaah lah, tengok jemaah. Boleh je ya? Boleh terjawab ya? Insya-Allah taala. Tapi apa yang kita buat di masjid surau kita, saya lihat very good lah, very good. Macam Haji tadi baca 45 ayat rakaat pertama maghrib, very good lah. Dia jangan pendek, terlalu pendek sungguh. Atas semayang je baca qul, atas semayang baca qul, tak boleh lah. Kemudian boleh. Dan jangan juga terlalu panjang ya. Mana kata macam kita sembahyang Isyak, sekali-sekala kita baca sabbih isma rabbikal a'la alladhi 13 ayat, tak adalah panjang sangat ya. Baca harta jadi macam tu. Sebab Isyak memang rutin dia agak panjang sedikit, tapi tak apalah, itu tak wajib pun ya. Maksudnya begitulah ya, insya-Allah taala ya. Jadi yang bagus tu kita teruskanlah. Saya tengok banyak surau masjid bacaan alhamdulillah. Mana memadai ya. Ada juga satu masjid saya pergi sembahyang Isyak, dia baca agak panjang. Bagi kita rasa panjang lah. Kalau satu muka surat, satu rakaat tu macam panjang. Padahal kalau satu muka surat tu taklah panjang mana pun, kita rasa panjang. Tapi kadang-kadang kesian lah, kadang-kadang kat pakcik-pakcik, makcik-makcik kan, kadang-kadang dia berat. Falyatajawaz, ringkaskan lagi pun tak apa ya.
InsyaAllah ta'ala. Aku liqaul azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh tazkirah kita atau kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah.